Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Rabbani Syekh Wandau bin Wan Abdullah bin Idris Al-Fatani dalam kitab dia Muniyatul Musalli, sehinggalah perkataan beliau kat mana wa fiha yahsulu lahu khulwah, situ. Wa fiha yahsulu lahu khulwah ma'ahu wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilaihi wa fiha turfa'u an qulubihim hujubu wal astaru wa tajalli fiha haqa'iqul asrari wa tashruku fiha anwaru wa fiha takunu munajatu wal musafat wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Maka padanya, yakni pada sembahyang, hasillah baginya, bagi seorang yang sembahyang itu khalwah, ia seseorang sertanya serta Tuhan dia. Di dalam sembahyang, apabila kita akad takbir, kita masuk ke hadratillah. Apa masuk ke hadrah ini? Kita merasai Tuhan. Sama ada kita merasai kewujudan Tuhan, kita merasai apa yang kita sebut tu Tuhan dengar, apa yang kita buat Tuhan tengok, apa yang kita fikir itu Tuhan tahu. Maka kita pun masuk ke dalam hadratillah dipanggil. Maka kadang-kadang orang tak terasa lagu tu, sekalipun dia masuk dalam hadrah. Hadrah ni, perkataan hadrah ini biasa digunakan oleh ahli-ahli sufi. Ahli-ahli sufi kata, mari kita masuk ada hadrah malam ni. Hadrah ini satu majlis zikir yang dibuat oleh ahli-ahli sufi supaya manusia hadir hati dengan Tuhan. Di dalam majlis tu disebut nama Tuhan, disebut nama Nabi, dipuji Tuhan dalam tu, dipuji Nabi dalam tu. Maka hati manusia penuh dengan Allah dan Nabi Muhammad, tujuan dia. Maka kalau orang masuk di dalam hadrah tapi hati dia masih lalai, dia bukan dalam hadrah. Tetapi kalau orang tak masuk dalam majlis hadrah pun, tetapi hati dia sentiasa dengan Tuhan, maka dia di dalam hadrah dia panggil. Kita pun panggil hadrat juga. Ke hadrat ni. Wa ila hadratin nabi, ke hadrat ni mana ke pangkuan. Maka di dalam sembahyang seseorang itu berkhulwat dengan Tuhan.
Khalwat ini apa maksud berkhalwat? Bersunyi-sunyi, berseorang dengan Tuhan. Ada orang siapa perikat tidak merasai kewujudan apa-apa, tak rasa ke apa. Dia duduk mana tak khabar, semaya atas surau ke semaya di rumah, apabila sebut Allahu Akbar tak khabar. Semaya di Malaysia ke semaya di Tanah Harak ke semaya depan Kaabah ke tak rasa apa. Oh, sunyi nah dia dengan Tuhan. Khalwah dengan Tuhan. Ada orang duduk depan Kaabah pun semaya, tapi penuh benda dengan dia. Tak sunyi dia dengan Tuhan, penuh dengan makhluk keliling hati dia, maka serabut perut dah pula. Tuhan pernah menyebut kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Katanya Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Daud, wahai Daud, bersihkan rumahmu. Wahai Daud, bersihkan rumahmu supaya aku boleh berdiam di dalamnya. Gapo dia rumah Tuhan? Gapo dia rumah hak Tuhan boleh duduk? Yakni hati-hati kita. Bersihkan hati kita daripada selain Tuhan. Tak boleh buat semacam 5 minit tak apa dah. Tai nak semaya, tai semaya, tak apa dah bersunyi-sunyi dengan Tuhan. Itulah tempat kita rasa paling sedap sekali, paling rasa bertenaga sekali, paling rasa tenang apabila seorang hamba bersunyi-sunyi dengan Tuhan dia. Dengan hamba dengan Tuhan dia. Hak tu rasa paling sedap sekali. Kerana orang bercinta ini, orang berkasih, tidak suka ada orang mengintai perbualan dia dengan kekasih dia. Maka dia suka berkhalwah. Sekalipun semaya atas masjid, sekalipun penuh orang pernah depan dia, tetapi dia rasa sunyi lah dia dengan Tuhan. Lagu mana nak rasa sunyi, kena latih. Latih tutup telinga, latih tutup mata. Tutup mata kejap gini, tu panggil pejam. Tutup mata, jangan winapuk biar selain Allah Ta'ala. Maka pada masa inilah kita rasa kita sore lah dengan Tuhan. Semaya lagu ni lah orang naknya. Bukan kata semaya gitu kosi-kosi, tak semaya lagu ni. Maka katanya Syekh Daud, dalam sembahyang kita boleh benda ni. Dalam tempat tak semaya mungkin payah sikit, sebab apabila semaya tak ada orang dah nak kita, nak suruh beli, nak suruh gapo, demo semaya tu tak sedok ganggu lah. Berarti zahir pun kita tak terganggu dah, maka batin pun jangan terganggu juga. Dan dapat asing dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Mujala wal infiraq, rasa sore dengan Tuhan. Ada orang katanya dia, hamba kalau nak kecek dengan Tuhan hamba semaya. Hamba kalau nak kecek dengan Tuhan hamba semaya. Dia pun sebut bismillah. Tu kecek dengan Tuhan tu. Apabila hamba nak dengar suara Tuhan, apabila hamba nak dengar Tuhan ni balas kau tidak, hamba baca Quran. Maka hamba tengok perkataan dia. Hak kita baca tu jawab daripada Tuhan. Maka hamba di antara bercakap dan dibalas percakapan hamba. Tu hidup ada orang lagu tu. Kita duduk dalam semaya penuh penat masuk dalam kita. Pas lagu mana? Ada kodok. Dalam satu masa dalam hidup kita, kita pernah bersunyi-sunyi dengan Tuhan. Ada satu amalan dipanggil tidur dengan Tuhan. Ada satu amalan dipanggil tidur dengan Tuhan. Amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidur dengan Tuhan. Pernah kodok satu malam time kita nak berebah diri kita, letak kepala kita buat kosong belakang kita dengan Tuhan saja. Biar tidur gak semalam dengan Tuhan. Tidur biar rasa tidur. Allah, ya Allah, aku duk kecek dengan dia siapa jenera. Rajin kodok buat. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ada amalan dipanggil tidur dengan Tuhan. Bukan kata tidur dengan Tuhan jadi bertokor ke apa dia, kena faham istilah dia panggil tidur dengan Tuhan dia panggil. Benda-benda lagu tu cukup asing bagi kita, sebab kita tak pernah fikir pun benda lagu ni. Perbuatan lagu ni kita tak pernah fikir. Kita sekarang duk fikir lagu mana perniagaan kita semakin maju, lagu mana pitih kita semakin banyak, lagu mana goni-goni semakin banyak. Tetapi kita dengan Allah tak pernah fikir. Maka ahli-ahli sufi, ulama-ulama, kekasih-kekasih Tuhan, setiap malam, setiap detik duk fikir lagu mana dia boleh duduk dengan Tuhan. Sebab tu pok dia tak ada masalah.
dunia dilanda oleh penyakit, seolah-olah tak ada penyakit di sisi dia. Dunia dilanda kemarau, seolah-olah tidak ada kemarau di sisi dia. Dunia dilanda kemerosotan ekonomi, tak ada ekonomi di sisi dia. Dia duduk dengan Tuhan hak tak berubah, Al-Hayyul Qayyum, hak hidup dan menghidupkan. Sebab itulah wali-wali Tuhan, antara sifat-sifat dia, tidaklah khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pernah rasa takut dan tidak pernah rasa duka cita. Kerana apa? Sentiasa duduk dengan Tuhan dia. Kita rasa serabut, rasa kecewa, rasa serabut, macam-macam benda kerana kita duduk dengan makhluk. Apa yang kita inginkan tidak berlaku, kecewa kita. Apa yang kita nak tak jadi, Allah serabut perut. Benda masalah gini macam-macam kerana kita hidup dengan makhluk. Maka nak jadi wali hati seorang kekasih Tuhan, duduk dengan Tuhan. Maka perasaan gundah gelana, serabut perut pedas ni tak ada. Maka antara tepatnya adalah di dalam sembahyang. Wal mujalasah lahu, dan dapat bersekedudukan baginya, yakni duduk dalam majlis Tuhan, dipanggil majlis. Duduk satu majlis dengan Tuhan. Tuhan tidak bertepak, kita hak tepak laninya. Kita bahas bersekedudukan ni kita, bukan Tuhan. Supaya cerita Nabi Muhammad naik ke langit jumpa Tuhan. Jumpa Tuhan atas langit tu siapa dia? Nabi Muhammad. Bukan Tuhan. Tuhan bukan duduk atas langit. Tepat tu tepat Nabi Muhammad. Pas rasa bersekedudukan, rasa dekat-dekat tu kita. Tuhan tak dekat, tak jauh, tak rapat, tak setuh, tak gapo. Jadi semua sifat-sifat hak kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf, dekat, jauh, hak kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak ada tepat. Bukan kata rasa jauhnya Tuhan. Siapa dia jauh? Demo ke Tuhan? Tuhan tidak jauh. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku ni dekat semacam. Dekat tak dekat, aku lebih dekat daripada tengah. Oh, dekat daripada tengah. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher hak tengahmu. Kita ni kalau benda duk tengah ni tak ada, paling dekat sekali tak ada. Kalau kata berat sebelah kanan mungkin kok kiri jauh sikit. Kalau orang ni duk sebelah kiri mungkin alik kanan rasa jauh. Ni orang tengah lebih dekat lagi. Aku lagu mana tak tahu. Tuhan nak royak dia tu dekat, tidak bersetuh, jauh, tidak berenggai. Orang tua kata lagu mana nak faham Tuhan? Kita tu, kita sendiri tu kena faham. Kita dekat jauh tu kita, bukan Tuhan. Kerana Tuhan tidak ada istilah jauh dekat. Kalau dalam kitab sufi kata orang ni jauh lagi, orang tu jauh, bukan Tuhan jauh. Dekat dah tu, dekat kita, bukan Tuhan. Jadi zorah-zorah, makan, tempat dan masa itu kita belaka, Tuhan tak ada kaitan dengan dah. Ada orang tanya Syekh Abdul Qadir Jailani, payah kodok, jauh kodok nak cari Tuhan ni, lama kau perjalanannya? Katanya Syekh Abdul Qadir tidak jauh, hanya 2 langkah sahaja. 2 langkah musafar lalu Tuhan. Katanya orang tu Allah dekatnya, dekat ya Tuhannya. Gapo dia? Selakah buat taat, selakah tinggal maksiat. Siapa selalu ke Tuhan? Bukan terbaik siapa ke Tuhan, bukan kebar siapa ke Tuhan, bukan boleh setuh orang jadi sia selalu siapa ke Tuhan. Tu tak ada kaitan dengan Tuhan pun. Tak ada kaitan siapa ke Tuhan. Apa maksud siapa ke Tuhan? Hati kita. Hati kita memahami Tuhan. Sekadar ilmu kita tak boleh siapa kepada hakikat. Katanya ulama sufi, seorang wali sampai kepada kemuncak ilmu dia. Tu siapa tu? Ilmu dia, bukan ilmu Tuhan. Hakikat sebenar Tuhan tak boleh nak siapa, tak boleh dicapai. Tetapi seorang hamba mencapai satu peringkat tinggi daripada ilmu dia, maka dipanggil wusul ilallah, siapa ke Tuhan. Lagu mana? Dapat duduk dengan Tuhan dan memutuskan diri kepadanya. Kita putuskan hubungan daripada yang lain, duduk dengan Tuhan. 5 minit tak apa dah sehari. InsyaAllah benda ni akan merubahkan kehidupan kita. Kadang-kadang 5 minit ni merubahkan perangai kita 40 tahun.
Kadang-kadang hok 2 minit ni meroboh ke perangai kita 60 tahun. Kadang-kadang 1 minit ni meroboh ke semaya kita hok lalai selama ni. Betul ya, benda tak lama ya. Kalau kita tengok cerita orang-orang sufi dulu, tak perlu lama nak jadi wali, tak perlu lama nak jadi kekasih Tuhan. Ada satu kitab nama Risalah Kusyairiyah dipanggil. Risalah Kusyairiyah ni dia himpun cerita-cerita wali Tuhan. Yang mana wali ni pernah menjadi penjahat zaman dulu. Ketua perokok, bukan jenis bakar comel lah, bukan jenis anak tok guru, orang jenis joruh daripada muda pak tua, dak. Jenis bakar jahat daripada awal, bercuri, berzina, kena orang teno, curi orang, bunuh orang, apa dia. Tiba-tiba cerita dia satu malam jadi wali. Tak payah ngaji pondok, tak payah nadah balasah, dak. Patu apa dia? Dia terdengar baca juga daripada wali juga berkali. Satu ayat saja dengar, pop, bertukar daripada jahat kepada baik. Bertukar daripada orang hak Tuhan marah jadi orang sayang. Sebentar ya, sebentar satu dengar. Ayat Quran sekali dengar ya, pop, berubah lalu kehidupan kita. Sebab tu nak berubah ni ya kena ada masa dia. Gapo dia? Bila masa dia? Satu hari kita akan dipanggil oleh Allah. Pada masa tu kita tak mampu nak tolak dia, masa tu kita berubah. Tapi kalau nak cuba-cuba, biasa orang akan tewah. Cuba nak jadi baik, betul jadi jahat mula. Betul jadi baik, betul jadi jahat. Tetapi apabila dia terima panggilan tu, dia sahut saja, sudah bertukar selalu dia. Hak kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Kita ni duk lama dah duk terang. Betul baik, betul jahat, betul lipat orang, betul ikhlas, betul menunjuk, betul apa dia. Duk main sebentar-sebentar lagu tu. Kawan tu tak ada mengaji pondok, sekelip mata jadi wali, hati bersih selalu. Oh payah. Bila kau dia bertukar menjadi lagu tu? Apabila dipanggil Tuhan. Katanya Imam Haddad, orang ni boleh berubah apabila dia dipanggil Tuhan. Gapo dia panggilan Tuhan? Kita rasa sendiri. Kadang-kadang katanya Imam Haddad, satu peristiwa berlaku kepada diri kita. Seperti peristiwa yang sangat menyedihkan kita. Kita jadi terkejut, maka kita jadi kembali kepada Tuhan 100%. Tak payah dengar ustaz mengajar, tak payah apa dia. Ada berlaku peristiwa dalam diri kita sangat sedih, kita jadi lepas habis kembali kepada Tuhan. So, tu panggilan Tuhan tu. Kadang-kadang berita yang sangat menggembirakan kita, sangat menyukakan kita, menyebabkan kita tinggal habis kembali kepada Tuhan. Selagi mana tak dapat panggilan itu, payah sikit kita nak jadi betul-betul. Biasa jadi tapi kita jadi macam berubah semula. Katanya Imam Haddad, tunggu panggilan tu. Lagu mana cara nak tunggu panggilan tu? Gi cari tempat-tempat. Ya ada tempat-tempat dia tu yang panggil ni. Atas kalbok tak ada lah. Megi ketan pun tak ada juga. Nampak kedai-kedai makan, tempat-tempat minum, tempat-tempat buah, tempat-tempat main kerong tak ada lah. Tapi cari tempat tu. Katanya Nabi Muhammad, setiap hari itu ada pemberian Tuhan. Ala fata'arradu laha, hendaklah kamu membentangkan tubuh kamu untuk pemberian Tuhan tu. Nak pergi cari mana? Cari tempat hak hidayah lah. Masjid-masjid Tuhan, majlis-majlis ilmu, nasihat-nasihat orang alim. Pergi dengar hak tu. Insya-Allah takut kena so perkataan kita ingat pas kemati. Ada orang tu dengar so perkataan ingat pakai sudah. Hok lain duk mengaji hikam, duk mengaji ketai, udai, ikan macam-macam tak jadi apa, tiba-tiba mengaji. Orang bodoh leto ya mari kecek dengan dia. Pam, senyap sudah cerita selalu. Berapa banyak kita tengok ulama kita mengaji rata tak jadi mursyid dia. Tetapi hanya dengar satu perkataan orang biasa pun habis hancur belaka segala ilmu dia pun rasa hancur habis. Kita nak tahu mana benda lagu tu, pergi cari tempat-tempat dia. Supaya kita lah nak makan kena cari restoran-restoran. Kerana restoran akan membentangkan macam-macam menu, macam-macam masakan, macam-macam minuman. Maka begitu juga hidayah, tarikkan Allah Ta'ala, jazbah Tuhan ni, maka kena cari tempat-tempat dia. Majlis-majlis sebut nama Tuhan, majlis-majlis sebut nama Nabi Muhammad, pergi dengar dulu. Takut tarik sekali dengar tu tarik dah, pakat sudah lah kita nya. Pada masa tu tak payah, Tok Imam tak payah tegur saya, Tok Imam. Tak payah ajar saya semaya, jadi nak semaya sendiri. Tak payah gerak bangun subuh, jadi nak bangun subuh sendiri. Tak payah ajar ikhlas, hamba nak ikhlas sendiri. Tak payah ajar kata jangan kecek nipu, hamba takut sendiri nak kecek nipu. Tak payah ajar sendiri. Buat apa? Satu benda tu saja.
hidayah dan taufik Tuhan tu kan mari lagu tu. Jangan duk tunggu rumah lah, duk tengok TV, khabar-khabar tunggu hidayah, tengok TV 3 takut ada dalam TV 3. Belek TV 4 pula, tengok TV 9, TV sia. Mana ada kenapa? Kena cari tempat lagu tu sunnatullah. Boleh Tuhan nak buat atas pohonnya apa boleh? Boleh atas pohonnya apa boleh? Nah. Tetapi sunnatullah ni ada tempat-tempat dia. Nah, katanya Imam Haddad, memang Tuhan boleh buat apa saja. Ada cerita tu bila-bila jalan tu berok jadi wali tengah-tengah jalan tak khabar apa jadi wali. Hati dia ping berubah, tak tahu alik-alik jatuh. Berubah. Tapi kita ni kena carilah. Jangan duk koyak wak lelok jalan kata amo nak cari hidayah takut-takut jumpa dalam ilmu ko. Boleh juga tapi kita nak kata lagu mana ni. Dan dapat padanya itu mengangkat daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang antaranya dan antara Tuhan dia. Maka dalam semayalah terakak segala hijab-hijab, segala pelindung-pelindung daripada hati kita untuk melihat kebenaran Allah, untuk mendengar kata-kata Tuhan. Lah ni bukan Tuhan terselindung, tetapi hati kita yang terselindung. Tak ada benda boleh menghijab Allah, tetapi yang dihijab tu kita. Bila dibuka hijab tu, kalau kita semaya ngoti, maka dibuka hijab selah semakin tipis hijab kita dengan Tuhan, maka cahaya tu semakin terang, maka kita semakin yakin dengan Tuhan. Kalau orang tebal ni hijab tak nampak apa, tak soroyak lah, tok imam mari, tok bela, tok siok ustaz mari atas langit mana syarah pun dia tebal hati tak nampak apa. Tapi dia nipis dia nampak dah. Nampak. Tu. Maka hijab ni banyak. Ada hijab goni, ada hijab ilmu, ada hijab ibadah, ada hijab makrif, macam-macam. Hijab ni pertama hijab gelak. Gelak selok gelak, yakni hijab maksiat. Hijab dunia tu panggil gelak. Kedua hijab cahaya, selok cerah, yakni hijab ibadat kita. Duduk rasa kita berjuru, duduk rasa kita pandai, duduk rasa kita baling, duduk rasa kita khusyuk, duduk rasa kita tawaduk, duduk rasa kita kenal Tuhan, duduk rasa goni ibadat saja, cahaya saja. Maka ni tak jumpa Tuhan lagi. Baru duduk dalam cahaya. Maka cahaya ni kadang-kadang orang penat. Sesak dalam cahaya, sesak dalam gelap mudah. Orang tahu benda ni dalam gelap. Kita pergi jumpa orang budak-budak dok main gitar pakai seluar carik, dia rasa dia gelap. Allah malu anak ustaz kata Allah anak pakai seluar lagu ni. Orang cepat sedar sebab dia duduk dalam gelap. Kita bawa lapu suluh dia nampak. Allah lapu mari mana ni kata hamba rasa gelaknya, malunya. Tapi kalau orang tu semaya dah, orang tu mengaji dah, orang tu ada anak murid dah, bawa lapu, kalau lapu tak terang pada dia tak nampak, dia rasa cerah tu. Hamba cerah tu, kapu dia lagi nya. Sudah. Ni kata sesak dalam cerah ni, sesak dalam cerah. Ya, hidayah ni ada dua. Hidayah kepada Islam, hidayah dalam Islam. Hidayah kepada Islam orang kafir nak kenal Islam. Hidayah dalam Islam orang Islam sendiri tu nak cari. Tu hidayah dalam Islam. Hak beratnya hidayah dalam Islam. Katanya ulama sufi, kalulah kuda jauh daripada air, tak apa dia tak jumpa cari air sebab dia jauh daripada air. Ni depan ni dah air, tak pergi minum lagi. Memang berat kuda tu. Hak jauh daripada air tak apa, munggu basuh dia tak jumpa cari air, tak apa, sesak dalam tak jumpa cari air. Hak ni depan mata dah tak pergi seruk lagi. Tak ada apa. Hak ni panggil sesak dalam cerah. Ramai orang payah nak kembali kerana dia rasa dia sempurna dah. Apa salah gapo dia lagi? Katanya Imam Ghazali hak berat lagi nya pakai ulama pula. Kau tebal pakaian tu menutup dia. Hamba betul tu. Pakaian hamba betul tu. Kehidupan hamba betul. Salah gapo dia lagi? Kena tukar gapo dia? Sudah. Maka peringkat manusia ni banyak. Ada peringkat lagu ni, ada peringkat lagu ni. Kita boleh mari balasah pun alhamdulillah dah. Tak sudut koyah tinggi menjadi kau nafsu dah pulaknya. Tetapi nak belajar, nak berkenalan dengan Tuhan, kena ada semacam. Kalau tak ada guru, perjalanan kita akan ditipu oleh iblis.
Iblis ni dia masuk capur dalam alam ni. Kadang-kadang mengatik nampak cahaya, kadang-kadang kecek jadi mulut masing, setuh orang jadi gini. Nah, orang mimpi kita jadi wali, kita pergi terbang, masuk alam malakut, masuk langit pertama. Oh, tidak kau kita mengaku kita wali. Ni tak rasa lagi pun kita. Cutera tu hajuk sekali malam ni. Tengok kejam mata perut terbang naik langit pertama. Wali dah pun kita. Tak dengar kata, Tok Imam tegur. Bangun subuh. Subuh apa Tok Imam tak tahu hamba wali. Tok Imam duk semaya tonggak-tonggak tak tahu alik-alik berjatuh. Tok Imam aja naik langit pertama. Tok Imam kata hamba tak erti tak payah. Ha, tu kena kata. Nampak sesak barat habis. Setan masuk capur dah lagu ni. Maka sebab itulah kalau tidak ada guru, ramai murid tersesat. Sebab tu antara ajaran sesat ni adalah murid tak sapa. Lagu mana tak sapa? Tak ada sapa tapi boleh dah benda. Tak ada sapa lah mana lagi. Maka guru dia meninggal. Ataupun dia hilang daripada guru dia, benda mari tak tahu lagi mana. Maka dia mendakwa macam-macam. Ambo lagu ni, sudahlah. Temu rabulah kita. Tu penting guru. Guru ni bawa kita perjalanan rohani ni kena ada guru, kalau tidak sesat kita. Bo nak semaya begini tak ada masalah apa. Ni kita semaya tak terbuka lagi. Cutera kita akak takbir Allahu Akbar. Pom pecah surah ni tengok malaikat dalam lambar tata lagu ni. Lagu mana kita nak semaya? Tidak kau gila kita. Maka ada orang tak Tuhan tak buka sesuai dia ngapok kita. Nah, semaya tak nampak gapo, nampak pintu, nampak cermin, nampak lampu tak apa. Pod padat dah dengan kita nah. Oh tak sudut minta lebih-lebih lah, takut tak khabar gak punuh kita. Sebab tu setengah wali kata antara doa wali, ya Allah ya Tuhanku jangan beri lagi sebelum daripada siap. Ada orang tak siapa kenal Tuhan lagi tapi Tuhan wi macam-macam tu. Bimbang belenda lagu tu. Setengah orang biar siap dulu, lepas tu nak wi tak apa. Nah, kadang-kadang kita tak siap tak berapa nak minta dah. Macam-macam nak terbang, nak isi minyak berpakai. Nama tak payah pergi. Oh tak payah. Minyak naik ikut dia naik amo pakai dalam ni. Oh yang sedap kata kecek nah. Nak pakai nak mudah. Tu kata akak hijab daripada hati deh. Hati kita bukan Tuhan, tak ada benda yang boleh menghijab Tuhan, kita yang dihijab sebenarnya. Nyatalah padanya itu segala haqaiq dan asrar. Ketika semaya itu kita akan nyata jelas apabila terbuka hijab saat ni, maka segala keimanan tauhid yang kita selama kini duduk faham jelas nyata. Antaranya keterbukaan alam malaikat. Nampak dalam malaikat. Oh selama kini hamba duk royak ya. Hamba duk percaya ya malaikat. Weh malaikat. Boleh tengok Lauh Mahfuz, boleh tengok goni. Oh keyakinan dia haqaiq hakikat yang tak boleh disuruh, tak boleh nak sebut, tak boleh nak gapo. Rupanya terbuka ketika semaya. Ketika lain terbuka juga. Ya, terbuka juga. Tetapi ketika semaya terbuka cara semaya. Ada yang kata saya dapat rahsia ni ketika puasa. Ya, boleh juga. Tetapi semaya dia ada rahsia-rahsia dia. Supaya kita lah masuk dalam restoran. Tomie sedap cara tomie. Sup sedap cara sup. Nasi goreng sedap cara nasi goreng. Jadi kalau kita makan nasi goreng tak serah tomie. Kau serah tomie. Kalau gitu pakai belisa lah. Mungkin makan nasi goreng serah tomie ada, sambal bilis pun ada, serasa belakang tak payah lah nah. Jadi lagu tu. Tu Syekh Daud mengajar kita semaya tahap tu. Nampak kita nipis ya. Nah. Tetapi kalau boleh semaya cara lagu tu sudahlah cerita kita. Tak payah polis. Tak payah PDRM, tak payah SPRM. Semaya lagu ni ya. Jadi keputusan natijah jawapannya di semaya kita. Nah. Asrar dan rahsia-rahsia. Ada benda orang tak boleh beritahu. Dalam kitab pun tak jumpa cari, tetapi apabila terbuka hijab nampak rahsia. Ya Rabbi. Lagu ni bentuk langit rupanya. Lah malaikat lagu ni rupanya. Ale jin lagu ni rupanya. Ale ruh lagu ni rupanya. Langit pertama ni ada gon ni rupanya. Rahsia-rahsia banyak. Maka orang mula-mula masuk dalam alam rahsia ni kadang-kadang tertipu. Jangan kata selamat lagi. Selamat dalam bu. Lepas dah tara. Jangan.
Alam ni paling bahaya lebih daripada baik kita semaya tak khusyuk, baik kita semaya bodoh leto tengok lagu ni, daripada tertipu dengan alam tu. Alam tu jangan. Oh, khayal lah kita terabal tak dengar kata orang dah masa tu. Tak iman nasihat, tak bela nasihat, mari balas tak si mari dah. Ambul. Oh. Hok maya masjid tak jadi belakang. Yalah. Ramai mana orang lagu tu? Orang kata antara sebab-sebab ajaran sesat kerana lagu tu dia asal molek lama-lama pah jadi punah. Kerana apa? Tertipu alam ni. Tak siapa apa dia, tapi dia rasa hebat. Hebat sungguh alam ni. Kena royak lagu mana apa kaki dah buat kita. Kalau siapa kita rasa diri, kita jawab diri. Berapa banyak orang tertipu lagu tu Teranglah padanya cemerlang segala cahaya-cahaya. Alam kita ni kita panggil gelap lah. Alam cahaya ni alam-alam haluh, alam-alam malakut. Terbuka pada masa tu kan. Kerana benda baik ni orang sufi panggil cahaya. Benda molek, benda baik ada semua tu cahaya dipanggil. Dunia maksiat gelap, tu panggil gelap belaka. Maka alam-alam ni penuh dengan cahaya. Bukan kata kita seperti masuk dalam lapuk, Allah cerah macam tak tahu alik jatuh. Bukan gitu tu khayal lah. Kita jangan berkhayal. Alam ni alam hakikat ni. Bukan kata dia mau masuk dalam khayal lah. Bukan. Beza dengan kita mimpi dia bawa di hatu jin kan. Kadang-kadang ada orang peringkat pertama kalau mula-mula nak masuk dalam ilmu ni, jin mari mendamping dia, bawa dia ke alam-alam tu. Maka dia rasa alam ni. Sedekah benda tu khayal lah. Alam orang sufi masuk tu alam hakikat, alam betul-betul lah. Bukan alam khayal lah. Kerana jin boleh buat khayal lah. Ada seorang anak murid kepada Syekh Yazid Al-Bustami. Anak murid pandai dia lah, bijak ketika mengaji ni, masya-Allah lah, mujahadah dia. Maka apabila lagu tu satu malam, kalau kita duk ngaji pondok lah, dalam pondok dia ada ketuk pintu pondok dia. Budak saat ni hok ngaji dengan Syekh Yazid Bustami. Buka pintu dia tengok ada seorang tua bawa unta. Bawa unta, muka cerita di Syekh Yazid Bustami, bukan cerita kok lanah ni. Muka kata tak ada bawa kereta, kau cerita unta lah ni. Apabila lagu tu, marilah orang tua tu kata, awal mari pak cik nak bawa awal pergi jalan-jalan ke syurga. Budak tu pun naik atas hutannya, tarik dia awal tu masuk dalam syurga. Terkejutlah dia, ya Rabbi, ni syurga rupanya. Pemandangan yang tak reti kita nak sebut, terlalu indah. Maka gilah sebelum subuh pak cik tu atas. Maka apabila lagu tu budak tu dia rasa dia hebat. Ni budak ni. Maka dia tak pergi majlis mengaji dengan Syekh Yazid Bustami. Tok guru dia perasan dah, sekala ada guna tak ada kakak tu. Syekh Yazid biasa ya. Akhir sekali dengar di Syekh Yazid Bustami, saing-saing duk kecek. Oh, kawan ni pergi syurga lah, berapa dia. Sudah Syekh Yazid kata budak ni nyo tipu di setan lah, kata sudah lah kata. Maka dia pun pergi cari anak murid dia, pesan kata boleh tak kirim salam, kata hamba nak jumpa dengan nama sekian-sekian. Maka saya dia pun pergi salam, ayat kata tok guru nak jumpa dengan demo tu. Demo lama tak pergi kelas. Kelas gapo? Bukan tahap hamba duduk dengar lagu tu ramai-ramai penuh penang ni. Bukan tahap hamba duduk belaga lutut dengan apa-apa ni. Syekh Yazid pun panggil, mari, muka tok guru dia panggil. Mari Syekh Yazid Bustami kata, bapa tak mari kelas, hamba nampak lo ni tak mari lah mana. Hamba ada kerja tok guru. Adalah jawab alasan gini. Katanya Syekh Yazid Bustami, hamba ada dengar cerita. Betul kau duk saing-saing duk royak lah. Kata dia mau masuk syurga lah, apa dia. Dia pun jawab lagu tu lah, muka rasa tinggi tu. Gitulah tok guru. Style macam super deh. Katanya Syekh Yazid Bustami, tak apalah, molek lah. Cuma ginilah, kalau malam ni dia mari kata oyak kata hamba kirim salam ke dia, boleh ke tak ke pocik tu? Oyak kata Syekh Yazid Bustami kirim salam. Tak apalah, tak apa. Mari kita oyak lah. Kecek. Takdir malam tu mari kawan tu. Mari macam biasa. Ajak kawan ni jalan. Jalan. Apabila jalan ke syurga tu, dia pun jalan-jalan tu dia teringat, tok guru dia pesan. Kirim salam. Katanya pocik, apa dia awal? Hamba ni tok guru hamba Syekh Yazid Bustami kirim salam.
bunyi lagu tu tep bertukar. Pemandangan yang indah rupanya di tempat sapuh. Duduk dengan sapuh, tempat kotor dan najis. Gimana benda lagu tu? Syaitan telah menipu manusia. Baru dia tahu perjalanan sufi bukan khayalan. Bukan cerita-cerita khayalan Avenger, bagai tak betul, bagai tak tahu. Semoti ni, alam tu. Ni banyak. Alam malaku, alam roh. Bukan khayalan yang dibuat oleh makhluk. Dibuat oleh iblis. Iblis boleh buat, manusia boleh buat menara berkembang, menara goni. Nah, kalau dia pada pasir kita boleh buat taman. Ni syaitan. Bagai ni baik ya. Jadi berhati-hati. Lo ni ramai juga kadang-kadang. Ada orang nak kebaikan bagus dah tetapi ditipu oleh syaitan. Ni cahaya. Dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhan dia dalam semaya berlaku. Sebab tu orang boleh semaya lama, sebab dia boleh benda lagu ni. Kita semaya lama rasa serabut sebab tak boleh apa satu. Supaya kita lah duduk cacat, tak ada orang wis sama seria. Tidak kau jadi serabut perut pedah. Ni kalau gua orang wis 5 ria. Kau duduk kau banyak boleh, kau suka duduk cacat. Lagu tu. Dan jernih hati dan sirnya. Apabila duduk dalam semaya, hati semakin jernih. Tak jernih lagu mana anwar terpancar. Cahaya-cahaya, benda-benda hak itu boleh tengok. Tidak kau bersih hati dia. Dulu gila ke dunia, lah ni tak gila lah mana. Hijab sungguh supaya tolong. Kecek tak ngapu lah mana dah. Dah boleh benda dah. Dan ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya Azza wa Jalla. Kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu anhu. Bermula sembahyang itu imaduddin. Sembahyang itu tiada agama. Difardukan solat wallahu a'lam. Ada soalan ke?